Saya secara ringkas insyaAllah saya akan cakap tentang isu terkini tentang rampasan Bible. Tetapi sebelum itu saya nak bagi senario kepada apa yang berlaku 2 tahun lepas. Kalau kita ingat bulan Ogos tahun 2011, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kes yang dikatakan serbuan jaiz di gereja di UMC. Sebenarnya bukan serbuan. Perkataan serbuan itu salah. Sebenarnya jaiz pergi siasat apa yang disebut sebagai dream center di UMC. Dia tak daftar sebagai gereja. Jadi salah kalau dia kata serbu gereja ataupun siasat gereja. Itu tak betul. Tak betul. Jadi saya nak cerita di sini tentang apa yang berlaku selepas jaiz pergi siasat gereja atau UMC ini. Maka kita baca laporan-laporan dalam internet, semuanya mempertikaikan tindakan jaiz. Saya tak nak baca satu persatu, banyaknya. Kalau dalam Malaysia Insider, Malaysia Kini, semuanya mengutuk jaiz dengan mengatakan bahawa tidak berlaku pemurtadan pada malam itu. Tidak ada pemurtadan. Tidak ada kes orang Melayu murtad. Disebut macam-macam di sini. Saya tak nak baca satu persatu. Cuma saya nak bawa pada satu perkara yang disebut, hingga kan dia kata wakil orang politik pun bersuara dan hingga kan mengatakan bahawa ini satu konspirasi jaiz. Ini yang heran, satu konspirasi. Dan isu yang terkini yang terbaru pun dikatakan dikaitkan sebagai satu konspirasi. Kita tak tengok juga. Ini bukan sahaja orang-orang Kristian, perguruan-perguruan bukan Islam yang komen yang tutup jaiz, termasuk juga orang-orang Islam kita sendiri. Yang sedihnya termasuk orang Islam kita sendiri. Terpaksa saya tunjuk gambar dia. Dia sendiri mengutuk tindakan jaiz, malah dikata tidak berlaku perkara itu. Saya nak rujuk kepada Kertas Putih Parlimen tahun 1988. Ini laporan Kertas Putih kes Ops Lalang. Apa yang disebut dalam Kertas Putih ini ialah kenyataan yang dibuat oleh orang yang sama. Pada tahun 1987, dia mengatakan kalau kita biar orang Kristian ni buat kerja-kerja Kristian, maka pada tahun 2000 semua orang Melayu akan bertukar jadi Kristian. Itu dia cakap tahun 87. Tetapi bila jaiz pergi serbu tangkap siasat di UMC, dia kata jaiz salah lagi. Itu saya nak heran kat situ. Jadi bukan cerita. Kemudian ada seorang lagi pun begitu. Seorang lagi Mujahid Ramu pun begitu. Dan yang terbaru pun dia pun kata begitu. Dia mengaitkan balik kes di UMC bahawa tidak ada kes murtad di UMC. Saya nak tunjuk ini. Ini yang orang tak tahu. Walaupun saya dalam bidang sains, tapi kerja saya hampir setiap hari 5-6 jam di depan komputer. Apa yang saya buat, saya pergi melayari, orang panggil lah surfing the internet, melayari seluruh dunia. Saya pergi ke satu website dari Brazil. Website Brazil ini ditulis dalam bahasa Portugis. Memang kita tak boleh baca dalam bahasa Portugis, tapi kita ada Google Translate. Tekan Google Translate, tak kira apa bahasa, kita boleh baca. Pagi tadi saya baca bahasa Itali. Nak baca Pope, kenyataan Pope. Nanti saya tunjuk. Saya nak baca kenyataan Pope pada tahun 2010. Apa yang dia kata? Jadi saya nak baca, saya guna Google Translate, dapat baca. Ini yang dalam bahasa Portugis. Satu posting yang dibuat selepas kes Damansara United. Apa ni Damansara Methodist Church. Apa yang disebut dalam laman web itu? Dalam laporan dari gereja di Brazil menceritakan tentang apa yang berlaku di Damansara di UMC. Apa dia kata? Dia kata minggu lepas, ni cerita dulu. Minggu lepas di Malaysia ini berlaku polis
datang menyerbu tempat ini maksudnya gereja tadi, di mana ada berapa orang tu? 50 orang kaum Muslim. Apa dia kaum Muslim? Orang murtad, bekas Islam murtad. Jadi yang dia kata tak ada murtad di UFC tu apa cerita? Siapa betul? Orang kita ke betul yang tahu ataupun orang kritis, orang sendiri? Siapa dia yang tulis laporan ni? William Carrillo ni adalah padri daripada Brazil, dihantar bertugas di Subanjaya jadi jurulatih bola sepak. Saya tak nak tunjuk cerita panjang. Saya cukup sangat saya ni laporan ni boleh baca ni. Boleh baca dekat link ni. Itu cerita apa yang berlaku di UFC. Jadi kita tengok sesuatu tindakan yang dibuat oleh Jais itu, maka panasnya orang-orang Kristian dan musuh-musuh Islam ni, mereka buat secara halus. Hingga kan bila mereka buat tu, Jais dipersoalkan oleh orang kita sendiri. Jais tolong jaga akidah umat kita, orang kita sendiri yang marah Jais. Itu kita heran. Cerita ni mudah ni. Kita balik rumah tengah malam, pukul 2 pagi, kita nampak rumah jiran kita ada orang nak panjat tingkap. Apa kita buat? Kita telefon polis, beritahu rumah jiran kita nombor sekian-sekian, ada orang macam nak mencuri. Polis datang siasat. Kita marah ke polis? Kita marah polis bila polis tak datang siasat. Begitu yang berlaku di UFC. Salah seorang perempuan yang dalam majlis itu beritahu pegawai Jais bahawa ada majlis itu. Di bulan puasa, waktu makan 6.30, waktu buka puasa kita pukul 7 lebih. Bayangkan, jadi Jais pergi siasat. Itu cerita. Polis datang siasat bila kita lapor ada orang nak curi. Itu macam mudah. Jadi kita balik pada cerita rampasan Bible. Rampasan Bible. Sebab tu saya letakkan soal. Apakah rampasan Bible? Betul ke rampas Bible? Okay. Sebenarnya apa yang Jais lakukan ialah di bawah peruntukan Section 9 Enactment Pengawalan Pengembangan Agama Bukan Islam tahun 98 di negeri Selangor. Ini undang-undang negeri, undang-undang negeri, enactment negeri. Dia ni bukan kesalahan jenayah syariah, bukan. Jais ambil tindakan tapi bukan jenayah syariah. Maknanya bukan Islam pun boleh mengembangkan. Bukan jenayah syariah. Section dia kata apa? Melarang penggunaan beberapa buah kalimat, istilah, patut takbir ni, bawa balik pun ceramah dia, pelajar-pelajar itu yang sama. Sejuk sangat sana tak tahan, lupa bawa balik tebal. Jadi penggunaan beberapa kalimat termasuk kalimat Allah. Jadi kesalahan yang dibuat ialah kesalahan menerbit bahan cetak yang mengandungi kalimah-kalimah yang dilarang. Jadi kita tengok di sini. Sebenarnya bukan rampas Bible. Yang dirampas ialah penerbitan buku, dokumen, apa-apa saja yang melanggar kesalahan Section 9. Okey. Jangan baca di bawah lagi. Kita tengok ini. Kita bawa kereta, polis tahan kereta kita. Sebab apa? Bukan kita lah, orang lain nak katakan. Polis tahan kereta kita bukan sebab salah kereta tu. Sebab dalam kereta tu ada dadah. Tahan kereta, dalam kereta tu ada dadah. Kesalahannya membawa dadah. Kesalahan di sini penerbitan yang mengandungi istilah-istilah yang dilarang. Tak kira lah, kebetulan Bible, kebetulan terjemahan Bible. Itu. Jadi disyaki mengandungi kata-kata yang dilarang, termasuk kalimat Allah. Itu cerita. Dan kes itu jika dituduh nanti akan dituduh di mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Jadi tak timbul cerita macam mana orang bukan Islam dituduh di mahkamah syariah. Itu tak timbul. Ini kesalahan jenayah sivil. Super juga kes kita tak payah juga itu. Saya tak tahu Putrajaya macam mana. Kalau tempat saya di Ampang tu tak payah cukai pintu bawah
Majlis Pembadangan Panjaya. Saya degil juga tak nak bayar, dia datang sita. Dia datang uji mubarak. Apa macam mana? Salahnya apa? Salah saya ialah di bawah section-section tertentu, di bawah jenayah, di mahkamah jenayah. Sibel bukan dia bawah jenayah syariah, begitu juga dengan yang jais. Itu je. Ceritanya mudah. Jadi saya nak bawa ke sini isu kalimah Allah ni betul ke yang Ustaz Nasir dah sebut tadi? Dia dengar khutbah orang Kristian hari Ahad, tak dengar pun perkataan Allah. Saya nak ambil ni petikan daripada Pope Benedict, Pope yang dah pencet tu, Pope Benedict yang sebelum ni. Kata-katanya pada 10 hari bulan 10 ni, terbalik dia bacakan 12 hari bulan ni laporan dia, 10 hari bulan 10 tahun 2012. Saya tengok video ni tadi pagi tadi dan saya baca teks penuh ucapan dia. Saya baca teks penuh ucapan dia. Laporan dia dalam Catholic Online ni, majalah dia orang sendiri, Vatican sendiri. Dia kata apa? Pope Benedict kata, May our God, semoga Rob, dalam kurungan dia buat, bukan Allah, bless you. Dia tak kenal Allah. Kenapa dia kata ni? Ini cerita dia cerita panjang. Dalam teks ucapan ni, saya tunjuk teks ucapan dia. Ni teks penuh dia. Dalam bahasa Itali, bahasa yang diucapkan di orang. Tengok ni, ucapan Pope Benedict ke-16 di Piazza San Pedro. San Pedro, mana di dataran yang tempat dia bercakap kat dekat sikap tu, pada 10 Oktober 2012. Ini ucapan dia panjang bahasa Itali. Saya nak tunjuk ke belakang dan yang disebut dalam bahasa Arab. Ni dia. Dia baca dalam ucapan dia bahasa Inggeris, bahasa Itali sampai sini sebab dia bawa balik daripada melawat Timur Tengah. Dia bagi ucapan dalam bahasa Arab. Tak cantik. Dia sebut tak payah elok pun. Dia sebut apa yang disebut sini? Ar-Rabb. Ar-Rabb. Dia tak sebut Allah. Maka apabila ini disiarkan dalam TV Vatican, ada seorang reporter, AP reporter, dia tulis laporan bahawa sekarang ni Syiar Islam disebut di Vatican. Sebab dia kata Allah disebut di Vatican. Dia kata Pope sebut Allah di Vatican, disiar. Maka Syiar Allah itu, Syiar Islam itu disebut, ditinggikan di Vatican. Maka Vatican membuat pembetulan. Itulah laporan tadi yang saya tunjuk tadi. Ini adalah pembetulan pada laporan itu. Sebab itu dia 12 hari bulan 2 hari selepas laporan itu sebab bahawa dia kata Pope tidak sebut Allah, sebut Rob. Okey. Jadi kita nak tengok isu kalimah Allah. Kalimah Allah ni bermula pasal Herald ni, majalah Katolik ni. Dia nak terbitkan majalah Herald dalam 4 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, Mandarin dan bahasa Tamil. Yang bahasa Melayu dia nak guna Allah ganti untuk God. Dia tak nak guna Tuhan. Dia nak guna God. Dia nak guna Allah. Kita nak faham macam ni. Nama saya Karim, mudah nak faham. Nama saya Karim. Saya orang lelaki. Lelaki bahasa orang putih panggil man. Orang Putrajaya semua hebat, dah tahu man. Man, buka dictionary, buka kamus, dui bahasa mana-mana lah. Man, terjemah dia lelaki. Buka lah kamus mana-mana, mesti man terjemah lelaki. Ada tak mungkin satu hari kita buka kamus man, jumpa di situ tulis Karim? Mustahil. Mustahil kita buka kamus, buka man, jumpa dia Karim. Mustahil. Ataupun nama-nama siapa, Abdullah ke apa, mustahil. Mesti nama, mesti tulis man itu jadi lelaki. Sebab itu terjemahan man. Dan itulah kalau tak faham tentang kalimah Allah, God terjemah dia Tuhan, bukan Allah. Senang je nak faham. Tapi kenapa ada orang kita yang susah nak faham?
cerita ni mudah tak faham. Boleh faham macam ni? Lepas tu orang tanya saya selalu tulis dalam blog. Jadi orang tanya saya, tapi orang terkira Arab Ustaz Nasar sebut tadi, dan Ustaz Nasar ada cerita. Kemudian orang tanya saya pula, di Indonesia, dia kata di Indonesia guna Allah. Di Indonesia guna Allah, betul juga. Di Indonesia orang Melayu juga. Okey, betul. Kita ambil contoh begini. Ambil contoh yang macam tadi saya punya analogi. Car dalam bahasa Inggeris, kereta dalam bahasa Melayu. Bukan proton, sebab kita keluar proton, kita tak ambil proton. Semua itu kita tak ambil proton, kita panggil kereta. Kereta jenis proton. Okey, kalau di Indonesia, car terjemah dia mobil. Car terjemah dia mobil, bukan kereta. Kalau kita guna mobil di Malaysia ni, orang kata tempat isi minyak. Dah tukar pun elektron. Dah lain pula. Saya ada tetamu seorang datang dari Indonesia. Dia datang rumah saya, sila masuk bar, masuk dia duduk. Dia tak sabar-sabar. Bapak, saya mau itu jeruk. Saya pun teringat jeruk semalam minggu depan. Isteri saya buat jeruk. Isteri saya buat jeruk dalam palang. Saya buat keluar. Bapak, bukan jeruk itu, jeruk di luar pagar tu. Dia rupanya orange yang saya tanam tu. Orange jeruk. Dah kita ingat jeruk. Begitulah juga kalau bahasa Indonesia, orang awak dia orang Indonesia nak pakai Allah, itu Indonesia. Kita Malaysia. Kalau apa ni Zul Nordin, kalau kenal Zulkifli Nordin gitu, YB tu, dia kata dia tak guna istilahnya, dia ini lembut sangat. Dia kata saya guna istilah lembut. Dia guna istilah membutuh. Indonesia butuh. Sini kalau butuh dah jadi lain. Itu. Jadi cerita dia mudah. Kemudian ada orang-orang Kristian ni, dia punya jahat ni. Dia kata kalau tak bagi orang Kristian guna istilah Allah, macam mana nak nyanyi lagu negeri? Macam mana nak lagu negeri? Lagu negeri Selangor lah saya ambil ya. Dia lagu negeri Selangor kata. Macam mana orang Kristian nak nyanyi bila sampai Allah tu? Selamat di atas traktor, sampai situ dia senyap. Orang Kristian diam. Lepas dia sambung, lanjutkan usia tu. Betul ke? Kita tak bagi dia sebut tak? Kita tak bagi dia sebut, bukan. Kita bagi dia sebut. Kita tak bagi dia terjemah. Kawan dia bernama Abdullah. Kawan dia nama Abdullah. Dia kata, Mr. Abdullah. Panggil Mr. Abdullah. Takkan dia kata, oh tak boleh panggil Mr. Abdullah. Kena panggil Mr. God. Takkan nak panggil Mr. God, Mr. Tuhan, Abdul Tuhan, Abdul Tuhan. Kan? Abdullah. Bukan kena tukar Abdul Tuhan. Boleh faham tu, mudah kan? Mudah je nak faham ni. Tapi masalahnya, orang Melayu kita pun kita kata macam mana ni nak nyanyi lagu negeri. Orang Melayu kita ni, dia dah tutup nama tu nama nampak juga. Orang Melayu kita pun fikir macam ni. Payah tu nak kata. Belajar PhD tu. Sebenarnya orang Kristian sendiri, tengok orang Kristian sendiri, saya dah tunjuk tadi yang Pope kata, orang Kristian sendiri, pagi-pagi yang besar-besar tu ramai yang batak penggunaan kalimah Allah. Ramai yang batak. Saya tak nak tunjuk semua, saya nak tunjuk satu saja. Ini contoh. Sebab ada kaitan dengan CJ saya nak tunjuk. Ini contoh seorang ketua parti di Amerika, Southern Seminary. Dia besar. Dia kata tak mungkin boleh kita baptiskan orang Kristian. Bila masuk Kristian, kalau kita masuk Islam kita mengucap syahadat. Orang Kristian bila dia masuk Kristian, dia ada ucara mandi baptis tu. Tak mungkin dibaptiskan dengan nama Allah, kata. Tak boleh, salah dari segi teologi. Jadi saya nak tunjuk contoh. Contoh CJ yang disebut oleh Ustaz tadi. CJ ni CJ Azlina Jalani, Lina Joy. Dia masuk Kristian pada tahun 98. Tengok CJ dia. CJ dia ditulis itu, in the name of Father, Spirit, Son and Holy Spirit. Ini gereja Katolik. Yang tuntut nak guna kalimah Allah tu majalah Katolik. Gereja Katolik. Yang kata tak boleh guna tadi tu Katolik, Baptist, sama semua. Ada dia kata in the name of Allah. Tak.
Saya ada banyak lagi bahan nak tunjuk benda-benda jadi itu panjang cerita, saya ringkaskan. Saya nak tunjuk di sini satu lagi, saya nak tunjuk strategi yang digunakan oleh orang Kristian. Pernah dengar lagu ni? Pernah dengar nama ni? Agnes Monica. Popular sangat lah. Kalau budak-budak muda tu biasanya kita sebut ni sebagai Miley Cyrus lah. Miley Cyrus. Sebab tu saya nak tunjuk gambar video dia. Saya nak pasang lagu dia sekejap je. Saya nak pasang lagu dia. Kita dengar lagu dia. Kita dengar. Tapi ingat jangan nyanyi lagu ni. Saya pasang sekejap. Saya terus ke tengah dia. Pergi ke belakang terusnya, panjang saja. Nyanyi pun dia nyanyi lagu ni adalah seorang mak saudara saya lah, kononnya lah. Mak saudara saya katakan dia anak saudara dia bawa balik kereta baru. Anak dia bawa balik kereta baru, pasang CD, ajak mak dia naik kereta. Mak main naik kereta baru. Oh, anak bawa jalan mak ni, pasang lagu ni. Mak tu dengar anak nasyid apa ni, nasyid baru ke ni? Nasyid rock ke apa ni? Bunyi Allah, Allah sekali ni lagu nasyid. Mak tu pun nyanyi lah Allah, Allah, Allah sampai bawah. Sampai hujung ni, murtad nyanyi. Nyanyi lagu murtad. Sebab apa saya kata murtad? Saya dah tunjuk banyak mufti pun memperkakui baca sampai habis tu murtad. Itu je murtad. Saya tak nak cerita pasal lagu tu sangat. Saya nak cerita lagu ni sebenarnya dah diharamkan Lagu ni dah saya tunjuk di banyak tempat dah. Ada yang 2-3 tempat tu. Dekat di Negeri Selangor ni ada seorang makcik. Lepas tu di Johor seorang makcik tu. Lepas tu dia main datang. Makcik dah nyanyi lagu ni dulu, macam mana nak buat? Nak nangis. Tapi cerita tu cerita lah. Lepas kita, saya nak cerita ni, lagu ini diulas dalam laporan Christianity Today. Kerja saya, selain banyak kerja saya makan gaji saya tu, kerja saya baca majalah-majalah Kristian. Hari-hari inilah kerja saya. Saya baca majalah Christianity setiap bulan. Ini tahun 2009, cerita pasal lagu Agnes Monica yang Malaysia haramkan lagu tu. Malaysia dah haramkan lagu tu. Orang Kristian bincang isu ini dalam majalah mereka. Di Amerika, apa dia kata? Kita tengok apa dia kata. Dia kata penggunaan kalimah Allah tu di Indonesia, sebabnya di Indonesia kan, penggunaan kalimah Allah tu di Indonesia adalah sesuatu yang strategik. Sebab apa strategik? Sebab jika ianya dilarang, maka sukalah orang Melayu Islam kita nak ambil, nak baca Bible. Jadi tujuan dia guna Allah nak suruh orang Melayu baca Bible mudah, macam biasa. Okey. Jadi itu niat jahat dia. Saya nak tunjuk satu lagi majalah. Majalah yang sama, tahun 2 tahun selepas itu, dia lapor cerita pasal hasil daripada penggunaan kalimah Allah dan seumpamanya. Dia kata apa? Kerja-kerja ni sekarang ni telah membuahkan hasil yang dramatik di kalangan orang-orang Islam. Guna kalimah Allah, solat, kitab, semua tu membuahkan hasil yang dramatik. Dramatik ni maksudnya ramailah yang mudah ikut Islam dah. Kenapa begitu? Dia kata masuk Kristian. Kenapa begitu dia kata? Kerana bila orang Islam baca, dia tak rasa macam kitab tu macam asing, tak rasa macam pelik rasa. Macam buku Islam ni dia rasa. Itulah tujuan tu. Nampak tak? Ini tujuan tu. Saya ada banyak lagi contoh, saya tak nak tunjuk ni. Dan masa tak cukup, saya nak tunjuk satu lagi laporan yang juga. Ini yang tahun lepas, tahun lepas.
Dia kata apa ni? Tajuk dia menakutkan. Worshipping Jesus in the mosque. Menyembah Jesus dalam masjid. Ini cerita pasal dua orang suami isteri, ya. Sepasang suami isteri di Afrika. Dia didakayah oleh padri Kristian dalam cerita ni. Didakayah oleh padri Kristian dengan hujah-hujah boleh guna kalimah Allah dan sebagainya. Akhirnya dia masuk Kristian. Pasangan suami isteri Islam masuk Kristian. Dah lama masuk Kristian tu, dia terus guna Alhamdulillah, insya-Allah, Allah semua. Dia perkataan dia, padri kata boleh. Lama tu dia jumpa balik padri tu. One day the pastor came to me and said, "How are you?" Dia kata, "Alhamdulillah." Dia dulu kata boleh. Alhamdulillah. Padri marah. Padri tu larang guna Allah. Kerana dia kata Allah itu jahat, Allah itu syaitan. He asked me not to use the term Allah because Allah is evil, devil, and Allah itu batu hitam yang adalah patung sembahan berhala dia kata. Ini majalah Kristian. Dia orang tulis sendiri. Bukan saya reka-reka. Tengok di bawah belakang. Cepat sangat. Ini dah cerita anda kan. Saya nak tunjuk cerita tadi. Dalam masa yang sama, bulan yang sama tahun lepas, tajuk lain pula. Tajuk dia kata tentang kontekstualisasi. Dia jadi strategi sekarang ni. Di Malaysia dia nak guna Allah, di Indonesia guna Allah. Di Bangladesh ramai orang Islam, tapi ada 10% orang India, orang Hindu. Jadi kalau nampak yang Shah Rukh Khan datang Malaysia tu, jangan bagi salam semua. Ada yang Hindu. Ingat. Di Bangladesh untuk orang Hindu dia guna istilah Iswar. Dia tak guna Allah. Sebab untuk orang Hindu Iswar ni apa dia? Kereta Iswara. Iswara tu nama Tuhan Hindu. Kita ke bawah sedang. Nama Tuhan Hindu pun, tapi tak apa, itu bukan. Kereta Iswara tu nama jenis kupu-kupu Papilio Iswara. Dia ambil daripada nama tu. Tapi Papilio Iswara tu ambil nama daripada Tuhan Hindu tu kan. Kalau belajar better botany mana? Okey. Belajar zoologi sedang. Jadi kita tengok, untuk orang Hindu dia guna Iswar, untuk orang Melayu Malaysia dia guna Allah, untuk orang Pakistan, untuk orang Afghanistan yang cakap Urdu, Pashto dia guna Khudavan. Mana tempat dia cari istilah yang sesuai untuk digunakan. Tengok penjahat orang Kristian. Jadi saya nak tunjuk di sini. Apa kata dia? Dia kata kita kena guna istilah-istilah dan cara masyarakat Islam itu. We use the term and forms of the Muslim community. Yang dekat mana dia ambil ayat? Itu dia guna istilah dia. Maka ini yang disebut sebagai strategi orang Kristian, strategi kontekstualisasi. Gerakan dalam mana saya cerita. Apa dia? Kontekstualisasi ini dia kata kita kena ikut forms and common to the Muslim worship. Macam mana orang Islam beribadat, dia kata duduk tahiyat, angkat takbir, sujud, buat semua ikut. Buat dah. Itu upahlah kita ikut semua. Sebab itu dalam laporan kertas putih yang saya tunjuk tadi itu, Parlimen tahun 1988 selepas operasi Langgar, dia cerita pasal kes orang-orang Melayu yang dah murtad. Ini kes di Taman Tun Dr. Ismail. Taman Tun Dr. Ismail, kumpulan Melayu yang dah murtad masuk Kristian. Dia orang berkumpul di rumah orang yang bernama Hilmi ni di Taman Tun, dipimpin tak tahu dia sampai dipimpin oleh padri bernama Philip Chong. Apa dia kata? Dia buat macam mana? Orang-orang Melayu ni bila dia datang kat rumah tu berkumpul, duduk bersila atas lantai, guna rehat yang kita letak Quran tu untuk letak Bible, pakai songkok baju Melayu kain pelekat. Dan macam mana kita nak kenal? Rupa macam kita. Rupa macam kita. Maka ini yang akan saya nak sebut gerakan dalaman.
Insider Movement. Gerakan dalaman. Apa benda gerakan dalaman? Insider Movement ialah pengikut Kristian yang berterusan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Islam. Kalau ada terlepas anak kita seorang, alhamdulillah, didampingi oleh Kristian, masuk Kristian, dia balik rumah, kita suruh dia pakai tudung, nak pakai tudung, dia pakai tudung, tak ada masalah. Kita bawa dia pergi sembahyang Jumaat, ikut. Itulah ini dia panggil berterusan. Kes ni dah berlaku. Kita ingat 7 tahun lalu, tahun 2007-2006, seorang pelajar wanita di IPTA melanggar, mati, orang angkat jenazah dia bawa tudung ada natal salib. Cerita tu betul. Jangan ingat cerita tu bohong. Cerita tu cerita betul. Saya bersyarah di satu tempat selatan sikit daripada sini. Saya cerita-cerita, rupanya dia kata, cik, ni budak kampung kita yang berlaku kes 2007, budak kampung tu datang 2 buah kereta orang Kristen nak rampas jenazah. Kes 2007. Tetapi sekarang ni Insider Movement ni juga dipanggil sebagai Churchless Christianity. Ini yang kita takut. Churchless Christianity ni mereka tak pergi masjid, tak pergi ke gereja. Sebab tu dia panggil Churchless Christianity. Maka seorang padri daripada Sabah 2 tahun lepas buat satu kajian tentang orang-orang Melayu yang Kristian di Malaysia. Ini baru September 2012. PhD punya kertas kerja, saya ada sekitar 400 muka surat. Dia ditemukan 20 orang lebih orang-orang Melayu yang dah murtad. Orang-orang Melayu yang dah murtad. Apa dia kata? Dia pergi rumah orang Melayu, dia tengok rumah orang Melayu tu yang murtad ni tak ada salib. Di luar rumah, di pagar, dalam rumah tak ada salib. Malah bila ditanya, dia kata kadang-kadang ayah dia ajak pergi sembahyang masjid, dia ikut sama berpuasa. Dan ada banyak lagi ciri-cirinya. Antaranya dia kata dalam rumah orang Melayu yang dah Kristian itu tak ada buku Kristian. Dia sorok tak letak Kristian. Ini dah berlaku. Kajian dibuat oleh Padri Kristian dari Sabah tahun 2012 menemukan lebih 20 orang Melayu yang dah murtad masuk Kristian. Jadi dalam kajian ni dia kata apabila orang Melayu yang Kristian tu dah murtad, apa dia buat? Yang dah murtad tu mati, biar je keluarga Melayu dia tanam jenazah tu. Orang Kristian kita jangan pergi berebut macam dulu. Kalau kita pergi berebut dulu, Rio satu kampung, satu Malaysia, TV siar habis kecoh, Kristian pula kena marah. Dia kata dia, orang Melayu nak tanam jenazah Kristian, tanam je lah. Kita buat majlis lain. Dalam kajian dia ni, kita buat majlis lain di gereja untuk si mati. Itu sekali dia sorok. Apa yang berlaku di Indonesia, saya nak kongsi sikit. Ini bulan lepas, 28 November tahun lepas, Gereja San Franciscus di Cakaringan dekat Jakarta baru dirasmi. Gereja San Francisco dirasmikan, tetapi kita baca gereja Kristian dirasmikan tetapi diberkati oleh pesantren Al-Fadhil, pondok Gereja Islam. Datang memberkati majlis, datang berdoa, baca nasyid dan sebagainya, buat persembahan atas. Saya ada gambar yang lain lagi, tepuk kompang dan macam-macam tu. Dan siap dengan majlis penutup dibaca doa supaya berkat gereja. Baca doa berbagai agama, yang Kristian membaca, yang Islam membaca. Ini berlaku di Indonesia. Dekat sini orang Kristian buat kerja, orang kita tu membela Kristian juga. Itu yang masalah kita. Jadi apa yang tadi ada reporter tanya, dah benda ni banyak berlaku. Apa lagi? Kita kena ingat ayat 120 Al-Baqarah. Orang Kristian tak akan berhenti buat kerja ni. Kita mesti dedah tipu hela ni. Kita nak cerita seluruh dunia, seluruh Malaysia kita cerita. Ini dah tipu hela orang Kristian jahat. Dan kita minta pihak rumah kuasa supaya lebih tegas. Dan kita sama-sama kita ni lah, tak payah gaduh lah. Bukan isu politik ni, isu orang Kristian nak minta orang kita.
Saya nak tunjuk contoh depan rumah saya. Depan rumah saya, ni berlaku depan rumah saya di Kampung Pandan, ke Ampang. Rumah saya sebelah sini, ni depan rumah saya ada flat. Kita tengok rumah biasa, kita tak ada apa, tak ada masalah. Saya balik asal, saya tengok sesuatu yang pelik di flat. Sebab hari-hari kita lalu, kita tahu apa dia yang pelik. Ni dia saya nak tunjuk gambar. Dalam belakang, sebenarnya ramai, bukan seorang, bukan satu kumpulan. Saya pergi, balik rumah ambil kamera, kejar dia orang. Flat ni 100% orang Islam, hampir 100% orang Melayu, kecuali satu keluarga India Islam. Flat ni 100% orang Islam. Datang Cina-Cina ni, Kristian, pergi tak payah ketuk pintu satu-satu rumah. Saya tanya, mau cerita apa? Saya cakap Inggeris ke dia. Mau cerita apa? Mai datang rumah-rumah orang Melayu ni buat apa? Dia tak cerita, jawab semua, berbelik-belik. Akhirnya dia dijawab, seorang tu jawab. Dia kata mau kongsi cerita tentang penemuan Jesus. Saya kata, pasal orang Melayu 100% Islam. Sambil tu, saya telefon kawan-kawan saya, telefon Nazim Masjid, telefon ketua bahagian Ma'ruf Nahi Munkar Masjid. 2-3 orang je nak jatuh puasa. Apa dia jawab? Tu saya sedih. Dia ingat saya ingat mereka, dia ingat ni politik. Tahu sajalah Masjid Nazim Masjid saya di Kampung Pandan tu, Masjid Negeri Selangor. Jadi tahulah tata kuasa masjid macam mana. Jadi dia ingat saya ni tak mana parti, dia tahu saya tak ada parti mana-mana. Dia orang tak ada datang. Dia ingat ini isu politik. Saya kata tak, dia orang Islam dalam kampung nak gaduh lagi. Akhirnya nasib baik dia orang takut. Sebab apa saya bawa kamera? Kamera ni saya ambil lebih kurang kat 100 rasa. Tapi lebih pada separuh gambar tu. Sebab ketua nutup tak ada gambar. 23 orang, saya seorang. Ketua nutup takut. Dia pukul saya seorang. Bukan besar saya saja ni. Akhirnya mana saya dia orang lain dia takut. Saya ikut dia sampai ke kereta. Saya ikut dia orang. Kumpulan dia ramai, 23. Termasuk orang putih seorang. Dalam kumpulan saya ikut sampai ke kereta. Saya dapat nombor kereta. Kan saya buatlah kerja-kerja dekat saya tu. Tahulah kat mana gereja mana. Ceritanya kita orang Melayu, orang Kristian dah masuk kampung pun kita nak gaduh. Orang Kristian nak daya orang kita pun kita kata ini politik lagi. Konspirasi lagi. Tak ada dah ni betul ni. Orang Kristian dah masuk kampung nak daya orang kita. Saya rasa itu saja cukup. Selamat malam di Sabah. Kalau ada siapa-siapa nak slide saya, pergilah kat sini download macam-macam slide saya. Ambil lah gambar-gambar nak baik nak tu. Silakan. Wallahu a'lam bishawab.